Bangun pagi, langsung sarapan, sebelum pergi menangkap ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Jadi untuk melengkapkan tugasan dua pengantar kesusasteraan Melayu, kami telah menyediakan 3 jenis puisi, iaitu pantun, seloka dan juga gurindam. Terimalah. Pantun ialah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman lagi. Mengikut sejarah, pantun wujud sejak zaman masyarakat Melayu tidak tahu membaca dan menulis lagi. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara, di samping bertujuan untuk menyindir, berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersukaria. Pantun mempunyai ciri-ciri tertentu. Pantun terdiri daripada 4 baris serangkap, 4 perkataan sebaris dan mempunyai rima AB dengan beberapa variasi dan pengecualian. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada 2, iaitu rangkap pembayang dan rangkap maksud. Jadi, mari kita lihat contoh pantun. Pelangi turun selepas hujan. Cuaca sejuk di tengah malam. Nabi Muhammad diutuskan Tuhan menjadi pedoman seluruh alam. Adik menangis, tergigit lada. Abang memujuk supaya gembira. Contohi akhlak dan sifat baginda supaya hidup sentiasa sejahtera. Cuaca indah di pagi hari, tiupan angin tidaklah kuat. Saya Rasul, cintakan Nabi, perbaikkan diri dengan selawat. Oh, macam tu sebenarnya contoh pantun yang betul. Jadi, kita tengok pula pemikiran daripada pantun yang disampaikan itu tadi. Pemikiran sebenarnya dimulakan dengan idea yang kemudiannya dimatangkan pengarang menjadi subjek dan akhirnya ia menjadi buah fikiran yang bernas dan signifikan. Setiap pengarang mempunyai cara yang tersendiri memilih bahan, mengejapkannya dan kemudian menjelmakannya menjadi mesej, mutiara dan permata karya. Berdasarkan pantun Melayu yang telah kami gubah ini, pemikiran pantun ini adalah tentang kewujudan, iaitu pemikiran tentang hubungan manusia dengan agama dan penciptanya. Pemikiran ini menjelaskan dalam pantun yang menunjukkan isu-isu kehidupan yang berlandaskan ajaran agama Islam. Pemikiran tentang kewujudan ini meliputi aspek akidah dan prinsip yang berlawanan dengan akidah Islam yang harus dihindari oleh masyarakat Melayu. Pantun ini memberi maksud segala adat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu berasaskan kepada kitab Allah. Kitab Allah yang dimaksudkan ialah Al-Quran dan segala hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu adalah berlandaskan kepada hukum-hukum Allah. Pantun ini juga dijadikan peringatan kepada anak-anak muda supaya tidak mudah lupa dan bangga diri. Hal ini demikian kerana tiada siapa pun yang akan tahu apakah ujian yang akan diberikan Allah kepada mereka yang lupa diri dan sombong. Masyarakat Melayu menjadikan pantun ini sebagai nasihat kepada anak-anak mereka supaya tidak bersikap sombong. Kita dah tahu kan apa pemikiran yang terdapat dalam pantun ini. Jadi secara keseluruhannya, kepentingan pantun ini adalah untuk mengajak kita semua sebagai umat Islam di atas muka bumi ini untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan dalam semua aspek kehidupan. Hal ini juga secara tidak langsung dapat menzahirkan rasa sayang dan menjadi satu wasilah ataupun jalan untuk meraih redha dan cinta Allah. Pengamalan sunnah Nabi dalam kehidupan sudah tentu dapat membentuk jati diri serta akhlak peribadi yang mulia dan baik. Antara amalan sunnah Nabi ialah sentiasa tersenyum dan memberikan senyuman apabila berjumpa dengan orang lain. Dengan itu, kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Oleh itu,
Kita perlulah bertekad untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh terbaik, seterusnya menjunjung sunnah baginda sebagai bukti perhambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Baik, sekarang kita beralih kepada puisi yang kedua, iaitu sloka. Jadi apakah itu sloka? Sloka ialah sejenis puisi Melayu tradisional dan merupakan karangan berangkap yang memakai pertentangan bunyi hujung rima yang tidak tetap. Bilangan baris pada sebuah sloka adalah tidak terhad dan bilangan baris pada satu rangkap juga tidak menentu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran seperti sindiran maupun jenaka. Kata sloka ini berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu sloka. Selain itu, sloka dikarang untuk menyampaikan kritikan dan sindiran terhadap sesuatu kebincangan yang berlaku di dalam masyarakat. Kritikan dan sindiran ini amat tajam dan disampaikan secara berlapik dan berkias dalam nada bergurau. Melalui sloka akan terpancar budaya masyarakat Melayu tradisional yang tidak mengkritik secara berterus terang tetapi secara halus. Kata-kata yang digunakan di dalam sloka adalah lambang-lambang yang mengandungi makna yang tersirat. Kita tidak mengetahui siapakah pengarang sebenar sesebuah sloka kerana sloka ini dijadikan sebagai sesuatu perbandingan dan tamsilan seperti perumpamaan, metafora, simili dan personifikasi yang kaya dengan imej alam. Jadi nak tahu tak macam mana sebenarnya contoh sloka ini? Jom kita tengok. Pura-pura pelbagai rupa, orang berjuang dia merundur. Ramai yang syahid dia terbinga, kelak nanti Islam tergadai. Berbaiat dengan baginda, tempat ditetap untuk bersua, terlupa akan janjinya hingga baginda disusahkan. Adu domba sesama Islam, banyak cara dia guna duri dalam perjuangan. Surah diturun kerananya, ingin mengenal ciri mereka. Bila berkata dia berdusta, orang berjanji dia berjanji. Orang kotakan tapi dia haram. Mulut tempayan hanya mencela, dia juga yang dikeji. Pura-pura pelbagai rupa, dia juga yang diumban. Seterusnya, mari kita lihat kepada pemikiran sloka, iaitu sloka yang kami kaji ini, sloka munafik yang diadaptasikan daripada sloka Pak Pandey. Baiklah, pemikiran ini lebih berfokuskan tentang keagamaan. Yang pertama, penulis di sini menyindir tindakan Abdullah bin Ubay yang merupakan seorang yang munafik. Kerana apa? Kerana beliau telah berjanji untuk pergi berperang, tetapi pada akhirnya tidak turut berperang. Seterusnya, yang kedua, penulis menyatakan sikap munafik ini dianggap sebagai duri dalam daging agama Islam kerana sifat ini merupakan sifat yang mazmumah, yang tidak elok, yang tidak sewajarnya dicontohi oleh orang Islam. Dan yang ketiga, penulis menegaskan bahawa sifat munafik haruslah dicegah dalam kalangan masyarakat kini. Dan yang keempat, yang terakhir, penulis menyatakan contoh ciri-ciri orang munafik ini ialah berkaitan dengan hadis agama Islam itu sendiri, iaitu ciri-ciri orang munafik ini terbahagi kepada 3. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dan yang terakhir, apabila dia diberikan amanah,
dia tidak menuruti ataupun menunaikan amanah tersebut. Berikut adalah pemikiran seloka yang kami kaji ini, iaitu seloka munafik. Seterusnya, kepentingan seloka. Jadi seloka ini penting untuk menggambarkan masyarakat yang mementingkan keharmonian dan ketatasusailaan dalam masyarakat tersebut. Jadi seloka ini penting untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif anggota masyarakat tanpa menyinggung perasaan individu sasaran. Jadi ia amat penting untuk memberi pengajaran atau panduan kepada masyarakat. Ia juga berfungsi sebagai alat kawalan sosial dan menjadi medium penyampaian rasa tidak puas hati. Jadi seloka ini sangat penting untuk menyindir tanpa menjatuhkan seseorang. Seterusnya, mari kita kenali apakah itu gurindam. Gurindam ialah satu bentuk puisi yang terdiri daripada dua baris serangkap dengan irama akhir yang sama. Baris pertama gurindam berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian yang juga dipanggil sebagai protaktis. Baris kedua pula berisikan jawapan atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Hal ini dikenali sebagai aprotis. Tahukah anda istilah gurindam sebenarnya berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu kirindam yang bermaksud perumpamaan. Barang siapa memegang agama sedalah dia bukannya nama jadi utama. Barang siapa mengenal Allah, nescaya suruhnya akan menjadi mudah. Barang siapa mengenal diri, maka itulah orang yang bestari. Jadi, berdasarkan contoh video itu tadi, kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa pemikiran yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Sebagai contoh, orang yang betul-betul memegang agama dan meletakkan agama di tempat yang paling tinggi sudah tentu tidak akan timbul rasa bangga diri atau riak dalam dirinya. Hal ini dikatakan demikian kerana orang yang mencintai agama sudah tentu akan mementingkan redha Allah dalam setiap perkara yang dilakukannya. Redha Allah itu sangat penting kerana sesiapa yang memperoleh redanya sudah tentu kehidupannya di dunia ini akan dipermudahkan dan dijauhkan dari segala kesulitan. Selain itu juga, apabila kita mengenal Allah, kita perlulah sentiasa melaksanakan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Hal ini dikatakan demikian kerana Allah telah menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk mengumpul pahala bagi meraih syurganya di akhirat kelak. Tambahan pula, ianya juga merupakan tanggungjawab seseorang individu dalam melaksanakan segala perintah yang disuruh oleh Allah. Tanggungjawab yang dimaksudkan ini ialah
mematuhi segala rukun Islam dan rukun iman serta bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan agama sebagai orang Islam yang penuh dengan rasa ketakwaan dalam diri mereka. Tanggungjawab yang dilaksanakan itu juga menjadi landasan untuk mendapat kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian, sesiapa yang mengenal diri mereka sendiri dengan lebih mendalam juga, mereka akan menyemai sifat ketakwaan dalam diri kerana mengetahui kekurangan yang ada pada diri mereka. Dengan itu, mereka dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan dalam diri bagi menjadi insan yang beramal soleh. Baiklah, seterusnya mari kita beralih kepada kepentingan yang ada di dalam gurindam yang kami kaji ini, iaitu gurindam yang berjudul Mengenal Islam yang diadaptasikan daripada irama gurindam 12 pasal pertama daripada Roslan Madun. Baiklah, rangkap yang pertama, kepentingannya ialah kita diajar supaya mengenal agama kita sendiri, iaitu Islam, di mana yang merupakan sebuah agama yang indah, mudah dan syumul. Di sini apabila kita faham apa itu erti Islam, kita akan tahu bahawa nama, pangkat, darjat itu sebenarnya di dunia semata-mata. Yang membezakan kita dengan orang lain ialah sifat ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk rangkap yang kedua pula, ialah kepentingannya ialah menyeru umat Islam supaya lebih mengenal Tuhan yang Maha Esa. Tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengenal Allah sebaiknya, maka segala urusan kita akan kita anggap menjadi mudah. Segala suruhan yang diaturkan akan kita akur, dan segala larangannya juga akan sama-sama kita jauhi. Baiklah, rangkap yang ketiga pula ialah menyeru kita supaya bersama-sama untuk bermuhasabah diri. Buktinya kat sini, mari kita tengok rangkap yang ketiga ini. Barang siapa mengenal diri, maka itulah orang yang berlestari. Maknanya kat sini kita kena bermuhasabah diri supaya diri kita menjadi seorang yang lebih baik, lebih berlestari. Di sini juga kita akan memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus menjadi insan yang berlestari. Baiklah, secara konklusinya, setiap puisi tradisional yang kami kaji untuk video kali ini yang terdiri daripada pantun, seloka dan gurindam mempunyai keindahan yang tersendiri. Di sini, dari segi pemikirannya, kami lebih berfokuskan tentang apa itu nilai keagamaan, iaitu tidak lain dan tidak bukan agama Islam, agama kami sendiri. Di sini kita faham, bila kita menghayati sebenar-benarnya agama Islam, kita akan lebih bertakwa, meningkatkan tahap ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, dengan itu, dengan berakhirnya pembentangan kami sebentar tadi, maka berakhirlah untuk video kali ini. Saya akhiri video kali ini dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, terima kasih.